Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Okey, hari ni kita ada gitar special bang, gitar akustik iaitu gitar Score. Sebutan dia saya tak pastilah Score ke Scorewi ke kan. Biasanya saya panggil Scorewi. Sebab itu yang ramai customer saya faham. Kadang-kadang diorang tanya saya, bang gitar akustik apa yang okey? Kadang-kadang saya sebut Score, diorang tak kenal. Bila saya sebut Scorewi baru diorang kenal. Kan? Mungkin E yang ujung tu dia punya trademark dia kan. Sebutan Scorewi tu baru orang faham. SQOE tu kan. Okey bang, hari ni kita Scorewi ataupun Score model S360T SKBK, right. So gitar ni dia kayu daripada mahogany, memang sangat-sangat berkualiti. Dia laminate dengan varnish, dengan clear varnish, maknanya dia spray clear, dia laminate macam tu. So ini dia solid mahogany kat depan ni, tepi ni pun mahogany, dan overall sampai belakang pun mahogany. So mahogany ni memang terkenal lah dia punya tone yang natural, tone yang warm kan untuk gitar akustik. So dia punya body kalau saya tekan macam ni memang rasa lah dia punya padat dia tu. Dia tak rasa kosong. Kalau saya pegang pun rasa dia punya balancing weight dia tu. Dia balance dengan tali kan. Dia punya denting dia tu. Dia balance. Sebab kadang-kadang kalau gitar yang ringan sangat, bila kita tekan dia bunyi dia terlalu bright. Bila kita petik tali dia terlalu bright. Macam yang ini bila saya petik sekali macam ni, kita boleh dengar sound auditorium dia walaupun dreadnought dia kecil. Dia kecil sikit dreadnought dia kan. Dia tak macam auditorium dreadnought yang besar sikit tu. Jadi yang ni dia 41 inch dan yang ni headstock dia memang sangat-sangat kemas. Headstock dia sangat-sangat kemas. Dia punya belakang tuning machine daripada Scorewi sendiri. Sekali tengok, kalau orang tak kenal tengok gambar ni nampak macam LTD EC kan. Dia punya kemas dia tu. Right, so color ini lebih kurang macam transparent black macam tu. Memang cantik lah. Memang cantik lah. Right. So gitar ni apa problem dia? Gitar ni tak ada problem. Cuma gitar ni saya dapati dia punya defect dia. Sekarang ni saya baru keluar gitar ni daripada bag dia. Lebih kurang kalau saya nak check dia punya string action dia, kalau saya main macam ni kan, kalau saya tekan macam ni memang rasa tinggi lah, sangat-sangat tinggi lah. So anggaran saya lebih daripada 2mm. Macam mana pun saya belum ukur lagi. So sekarang ni saya cubalah ukur kan. So saya dapati dia punya, sekejap kita tengok. So dekat fret 12 ni 3mm. 3mm memang overload lah bang. 3mm lebih kurang yalah 3mm 2.75 macam tu lah. So dekat fret 20, fret yang paling ujung sekali ni 21. So 3mm juga. So memang tinggi lah bang. Tinggi lah. Dia bunyi sedap kan. Cuma dia punya bila nak tekan tu keras. Jadi antara punca gitar tu, dia kenapa kita tekan tu dia rasa keras, ada beberapa faktor lah. So yang popular adalah dua faktor. Yang pertama dia punya saiz tali yang kita pasang tu, dia tak sesuai dengan jari kita. So kalau saya nak semak gitar ni punya string size, so yang ini 11, okay. 11, yang ini bergerak pula. Lebih kurang 52 lah. 52. Ini lagi sekali. Dia tulis sini 53, tapi biasanya kalau saiz dalam pad dia 1152. Kan? So memang dia akan menghasilkan tone yang lemak, yang tebal. Tapi daripada segi playability, kalau orang tu jari kecil macam saya ni memang rasa keras lah. So faktor yang nombor 2, fret tu dia jauh daripada tali lah. So kita kena tekan tu, kena struggle sikit kan. Kalau kita main dekat bawah sini memang okey lah, tapi kalau kita main kat atas sini untuk power chord memang penat lah bang. Memang sakit lah tangan main. So itu antara faktor yang menyebabkan tali tu tinggi. Dia punya neck dia up bow dan saddle dia tinggi.
Right. Jadi kalau saya semak dekat sini, sekejap saya nak check dia punya neck angle. So neck angle dia tak sampai atas lah, dia langgar dekat bawah ni. Dan ditambah pula dengan ketinggian saddle ni, so tali tu akan jadi tinggi. Itu yang menyebabkan tali ni dia over tinggi. Dia lagi tinggi daripada biasa. Sebab bawah ni dia ada pickup. Yang ni dia pakai pickup Fishman. So ni dia pakai pickup Fishman, kan. Jadi dekat bawah saddle ni dia ada satu piezo lah. So piezo tu tinggi, tebal juga, lebih kurang 1 mm. So dia tambah lagi dengan ketebalan tinggi saddle ni, tali tu jadi lagi tinggi lah dekat sini. Right. So dia punya solution dia, macam yang ni saya akan tukar dengan bone saddle saya. Dan saya akan turunkan sikit dia punya level dia ni, supaya kita dapat rendahkan dekat sini. Right. So far dia punya ketinggian daripada nut ke string dekat sini okey. Dia tak ada tinggi sangat. So dia punya ni optimum. Right. Tapi ada satu masalah. Kalau kita nak adjust, kita dah gosok yang ini ke, kita dah adjust thrust rod dia, kadang-kadang masalah tu tak selesai. Sebab apa? Sebab kita ada masalah lagi satu, iaitu uneven frets. Uneven frets tu maksudnya fret yang tak sama rata. Inilah fret wire ni, dia tak sama rata. Yang ni saya nampak dia pakai jenis small. Size dia, kalau saya check dekat sini dalam mm, 1.99, 2 mm lah. So dia punya tebal dia jenis small lah. Dan dia punya height dia tak sampai 1 mm pun, 0.94. Memang kategori vintage, kategori small lah untuk akustik. Jadi kadang-kadang masalah yang kita terlepas pandang adalah bila kita dah rendahkan apa-apalah, thrust rod ke, kita dah adjust, ya dah betulkan, kita dah rendahkan ni, tapi ada masalah apa? Masalah buzzing. Okay. So untuk gitar ni, kalau saya nak check dia punya masalah buzzing dia, so gitar ni kalau saya nak semak dia punya masalah buzzing lah kan. So susah nak cakap pasal memang takkan jumpa lah masalah buzzing dia, sebab tali ni tinggi kan. Tapi macam mana pun kita test dulu. Okay, so far okay untuk bass side ni. Alright. Okay. Alright. Okay, memang cantik lah bunyi dia kan. Tapi susah nak cakap lah, macam saya beritahu tadi, kalau saya rendahkan kat sini ada risiko lain. Bila tali dah rendah, dia akan uneven frets. So sekarang ni saya akan semak dia punya kadar uneven frets tu. Right. So far oh ini obvious ni bang. Ni saya dah jumpa dah ni. Sekejap saya rapatkan sikit kamera. Ni obvious. Ini yang saya cakap ni. Right. Sekarang ni neck ni dia punya position, kalau saya semak dengan pembaris straight ni, saya tak pakai nose ruler, saya pakai yang ni lah. Sebab ini kita buat pre setup, kita nak observe dia punya apa masalah dia kan. So saya tengok dekat sini dia up bow. So ada gap lah, ada gap kat tengah ni. Okay, dia up bow. Jadi bila dia up bow tu, bila saya tarik thrust rod tu, nanti neck tu dia akan tegak lah kan. So tadi tu akan jadi lebih rapat, so senang kita nak pegang. Tapi dia akan jadi buzzing lah bang. Dia akan jadi buzzing dekat sini. Nampak tu? Boleh nampak kan? Saya rasa dalam kamera tu boleh nampak dia punya uneven frets tu. Jadi bila neck tu dia dah naik, jadi kita tekan kat sini, dia akan jam lah. Dia akan sangkut kat sini. So ini baru satu. Ni obvious ni bang. Obvious. So kalau tekan sini, memang dia takkan buzzing lah, sebab dia tinggi. Sebab tadi tu tinggi. So kalau saya simak belah atas, ni ada satu lagi. Dengar tak ada bunyi kan? Ini memang, ni teruk sangat ni bang. Teruk sangat ni. So gitar ni saya nampak untuk menyelesaikan masalah ni, kita kena buat fret leveling lah, semua sekali. Kita tak boleh buat satu-satu. Tapi kalau macam yang ini, kalau dah sini ada, kat tengah ada kan, memang saya akan buat full fret leveling lah kan.
Ni ada. Jadi dekat tengah-tengah ni saya cek mungkin tak ada lah, tapi nanti saya akan tegakkan balik truss rod ni, dan neck tu dia akan lurus. Daripada situ kita boleh tahu kat mana berapa banyak fret yang uneven yang kita akan jumpa, lagi banyak lagi daripada yang kita tengok tadi. Okey, so sekarang ni saya akan buat preparation untuk buat fret leveling lah. Saya akan pakai cara manual. Okey, saya akan pakai cara manual untuk biasa saya pakai neck jig kan, tapi untuk yang akustik ni saya akan pakai secara manual sebab kita ada benda ni. So dia bila kita leveling tu dia tak ada menggelembung dan kita ada nose ruler macam ni. So ini pun dah cukup membantu untuk setup secara manual. Okey, untuk memahami uneven frets yang mengganggu proses penurunan tali gitar, so inilah dia. Kita boleh nampak fret yang tak sama rata. Kita boleh nampak fret tu dia terjongkak-jongkit macam tu kan. Dia tak boleh zoom pula ni. So, nampak kan? Inilah punca dia bang. Kita tak nampak. Ni obvious sangat ni. Memang kena buat leveling. So kalau saya semak dekat area sini tadi pun ada. Mana tadi? Ni. Nampak tu. Ni pun obvious sangat ni. Dia punya bunyi dia tu boleh dengar kan. Dia kalau yang okey dia macam ni bang. Dia senyap je, dia rata je. Kalau yang tak okey dia macam ni. Ini yang menyebabkan buzzing. So kadang-kadang kita nak turunkan tali gitar, nak turunkan saddle ni, dia tak jalan. Sebab apa? Sebab ada masalah lain yang akan timbul disebabkan uneven frets ni. Jadi sekarang ni saya akan tegakkan neck ni. Tapi sebelum tu saya nak tengok dia punya kadar fret dia ni. Okey, so kita boleh tengok daripada fret 12 ni. Ini saya boleh adjust truss rod lagi So kita tengok sampai ujung. So nampak ada gap sikit. So saya boleh main jongkit-jongkit. Dekat ujung ni ada gap. Dan dekat belakang ni pun ada gap. Tapi tak banyak lah. And dia tak teruk yang macam gitar sebelum ni, divisor. Yang ni masih okey lah. Dia punya kadar level untuk fret radius fretboard dia konsisten. Kalau dalam 10 tu saya bagi dia 8 lah. 7/10, 8/10. Dia sampai ujung ni dia level. Cuma masalah dia tadi, kalau ukur pakai perbaris, dia punya neck angle dia macam ni kan. So dia sangkut dekat sini. Betul dia sangkut tak? Dia sangkut dekat sini. Dia patutnya kena atas macam ni. Macam ni dia sangkut sikit. Itu yang menyebabkan tali itu tinggi. So ini dia punya bone. Okay. Oleh sebab gitar ni dia pakai Fishman preamp ni. Jadi dekat sini dia ada satu piezo dekat sini. Nampak tak? Ini pickup dia ni. Jadi pickup dia ni dia agak tebal juga, 0.5 mm macam tu lah lebih kurang. So bila kita tambah lagi dengan yang ini, so dia jadi tinggi lah tali tu. So apa yang kita nak kena buat, kita kena gosok bagi dia rendah sikit. Tapi jangan terlalu rendah sangat sebab dia akan mengganggu break point tali tu. So nanti kita akan tunjuk lah. Saya akan tunjuk apa tu break point dekat tali tu, break angle dia. Daripada tali lubang ni dia akan keluar, dia akan patah dekat atas saddle ni. Itu nama dia break angle. Dia tak boleh terlalu rendah sangat sebab nanti break angle dia tak cukup. Alright. So inilah masalah yang selalu jadilah untuk gitar-gitar akustik. Dia bunyi dia sedap tapi tali keras. Tu yang problem tu. Right. So sekarang ni saya akan check dia punya truss rod. So kita tengok macam mana.
yang bawah ini, okey, yang ini adalah nut untuk masuk Allen key. Dia punya hexagon nut ni. So ni Allen key. Jadi kalau kita semak pakai pembaris, kalau sahabat-sahabat tak ada pembaris ni lah kan. Ni nama dia notch ruler. NOTCHED, notch ruler. Boleh pakai pembaris besi ni, tapi panjang lah. Yang ni lebih kurang, yang ni 24 inci, 2 kaki, 60 mm. So, boleh pakai yang ini. Right. So bila kita semak macam ni kan, tali gitar ni sekarang dalam keadaan tak ada tali lah, dia tak ada regangan. So ini adalah natural alignment untuk gitar ni. Dia tidak dipengaruhi oleh tali lah. Maknanya neck ni dia elastik kan. Jadi bila tak ada regangan tali tu, inilah dia punya natural alignment. Alright. So kalau saya tekan kat belakang ni, so ada jongkak-jongkak kan. Okay. So that means dekat sini dia ada turun sikit. Dia ada turun sikit. So kalau kita tengok sini ada gap. Nampak tak ada gap kan? Okay. Ni tak apa. Sebab kita punya thrust rod tu dia function lebih kurang fret 3 ataupun fret 2 lah. Okay. Biasanya fret 3. Dia akan function lengkung tu dia sampai sini. So ini yang dia punya titik point yang penting tu. Ataupun sampai fret 12. Right. Jadi bila kita semak dekat sini, jadi kita akan dapati untuk gitar ni so far dia punya alignment dia nampak macam okey. Alright, saya tengok melalui kamera ni. So saya tak tahu dia punya, tak nampak lagi dia punya yang exactnya kondisi. Tapi so far saya tengok dalam kamera ni nampak okey lah kan. Okay. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, kalau sahabat-sahabat tengok ada gap dekat sini, maknanya dia up bow lah. Dia up bow. Kalau kat tengah ni dia tak ada gap, tapi dia ada gap dekat ujung sini dan dia ada gap dekat belah sini. Jadi neck tu dia back bow. Jadi untuk pula thrust rod tu, dia punya arah dia, kalau sahabat-sahabat tengok ada gap, okay, yang menyebabkan tali tu jauh daripada neck tu kan, daripada fret tu, sebab dia up bow. Jadi sahabat kena tolak ke depan. Kalau back bow, tarik ke belakang. Dia berbeza kalau thrust rod yang ada dekat headstock. Kalau headstock up bow, tarik belakang. Kalau up bow, kalau back bow, tolak depan. Tu beza dia. So dekat sini dia rotation dia terbalik. Jadi kalau back bow macam ni, tarik belakang. Dia terbalik. Kalau dia up bow, tolak depan. Right. So untuk gitar ni nanti saya akan double check balik. So dalam kamera saya nampak so far okey. Mungkin ada sikit-sikit. Jadi untuk ketahui position, sekarang ni saya tak tahu kondisi apa nama ni, thrust rod ni dia tighten or loosen, saya tak pasti. So kalau saya tekan, okey, dia ringan. Okey, dia ringan. Selalu thrust rod kan dia ketat kan. Kalau dia ketat sangat tu maksudnya dia dalam posisi rotation. Kalau dia loosen, dia terlalu loosen sangat. Kalau dia tighten, dia terlalu tighten sangat. Jadi yang ini dia idle. Maknanya saya pusing macam ni pun neck tu dia stay macam tu. Dia tak dipengaruhi. Melainkan kalau saya pulas sampai dia, saya pulas, betul pula sampai dia rasa berat tu kan, maknanya thrust rod tu dia dah start berfungsi lah untuk mengawal, untuk mempengaruhi alignment neck ni. So far untuk kondisi gitar ni dia tak ada apa-apa regangan lagi. Untuk ni dia masih longgar, dia idle. Alright. So saya akan teruskan observation yang seterusnya. Okay, kita tengok macam mana result dia nanti. Okay, sekarang ni barulah saya dalam keadaan real time, real condition, actual condition. So sekarang ni saya semak, saya dapati daripada fret 1 okey, right. So sampai kat belakang ni lah, sampai kat belakang ni kan, dia ada gap sikit. Okay, so far ada sikit gap dekat sini. Jadi walaupun ada sikit gap, saya akan tegakkan dia. Tak nak bagi ada gap sebab kita nak buat fret leveling. Jadi saya akan gunakan slide gauge ni untuk tunjukkan pada sahabat-sahabat semua gap yang saya masukkan tu. So yang ini berapa mm Sekejap. Yang ni nipis sangat. Ini 0.015. Saya biasa cari 0.2. 0.02. Ni 0.06. Okey, kita ambil 0.06 ni. Alright. So kalau kita tengok dekat tengah ni, ni nampak ada gap. Okey, ni ada gap. Ada gap. Ada gap.
Okey, semua ada gap. Sampai sini dia dah start sangkut sikit. Ini tak tembus. Sampai sini dia tak tembus. Right, dia tak tembus. So maknanya ada. Ni tak tembus. Ni tak tembus. Sampai kat tengah ni tembus. Jap. Dia bergoyang pula. Saya kena masuk daripada belakang sini baru senang. Fret 12 ni dia ada gap sikit. Ni pun ada gap sikit. Okay, dekat sini. So dia ada minor upbow. Jadi nak confirmkan balik, saya akan cari gauge yang lagi nipis sikit. Yang ni 0.06. So saya akan cari 0.1. Okay. Semua ada gap. Sebab yang tadi tu gauge dia tebal kan. Okay, ini nama dia slide gauge. Sahabat-sahabat boleh tengok dekat portal online. So sini semua ada gap. Sebab tadi slide gauge tadi besar kan. Jadi biasa saya akan cari yang besar dulu, 0.5 ataupun 0.6. Alright. So daripada sini kita boleh tahu kita punya objektif, iaitu kita nak dapatkan straighten line tu. Sebab saya tak pakai neck jig. Sebab neck jig saya tu tengah occupied, ada satu gitar elektrik, tak boleh nak buka gitar tu. So saya akan tolak ke depan lah, sebab dia upbow kan. So kita akan tolak dia ke depan. Okay, saya dah rasa berat sikit. So tadi dia ringan kan, so saya tolak ke depan, dia rasa berat sikit. Saya buat dalam 2 pusingan lah. 2 pusingan tu kita tengok. Terlebih pula ni. Okey. So kita semak. Okey. Okey, dah tak lepas. Sini. Tak lepas. Alright. Fret 12 pun tak lepas. Maknanya dia dah thrust tu dia dah mempengaruhi alignment ni. Okey, semua tak lepas. Alright. So saya tak fokus sampai sini punya alignment, saya tak fokus sangat. Pasal dekat sini saya nak control dekat saddle. So yang saya nak fokus sekarang ni antara fret 3 ataupun fret 2 ni hingga ke fret 12 atau fret 13. Kat situlah spot untuk thrust rod tu function. Dia melengkung, dia melengkung. So so far kalau saya simak balik, so untuk buat fret leveling dekat zone yang bermasalah ni, bergerak pula ni. Ada gap pula. Okey, tadi tak ada gap, ni ada gap pula. Tapi dia berat sikit. Dia kena lurus ni. Okey, maknanya saya kena pulas lagi sikit. Neck tu dia dah bertindak balas, so dia elastik balik, menyebabkan dia jadi ni dah berat sikit. Ni dah berat sikit. Okey, lagi sikit, dia tak cukup lagi. Dia penting bang, slide gauge ni kan, untuk kita, sebab kita benda yang gap yang halus-halus ni kita tak boleh nampak dengan mata. Okey, dah rasa kesat sikit dah. Dia punya kesat dia tu kadar dia sama. Alright. Dia dah kesat sikit. So saya akan tambah lagi sikit pusingan. Okay, ni should be okay. Ni should be okay. So ni 0.1. Saya nak confirm lagi, saya buat 0.2 pula.
Sekejap saya cari 0.2. 0.12 lah. 0.1. Tadi 0.1. So ini 0.12. Saya nak double confirm dia. So far dia tak ada joget-joget. Kalau saya tekan kiri kanan ni tak ada joget-joget. That means saya still on track. Saya tak terlebih pulas. So kalau saya semak dekat sini, alright, kalau saya semak dekat sini, okey, dah sangkut dah. Alright. Kenapa saya pakai pelbagai Sebab saya nak confirmkan gap tu semua konsisten. Saya nak confirmkan kat situ. Sebab ada masalah kadang-kadang dia punya radius fretboard ni dia tak sekata. Ada yang turun, ada yang naik. Maksudnya dia ada wavy kat situ. Right? So untuk gitar ni so far tadi 0.1 tu dia ada gap, tapi dia punya kesat dia tu, dia punya sangkut dia tu konsisten. Maknanya still okey lah dia punya fretboard dia ni. Dan 0.11, 0.12 pun sama juga. Dan last kali saya pakai 0.12 tadi tu dia dah sangkut semua. So which mean benda ni dah optimum lah, dekat level untuk kita nak buat fret leveling. Alright. So kita teruskan kerja. Okey, sekarang ni saya dah selesai membuat semakan untuk uneven frets. Jadi inilah yang result dia. So kita boleh nampak tanda-tanda arrow yang mana uneven frets tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, uneven frets tu ada. So boleh tengok kat ujung sini dengan ujung sini. Fret tengah ni dia tinggi. So dia jadi macam ni. Okay, nampak kan? Ada jungkit-jungkit tu kan? Right. So yang standard arrow ni semua ada. Semua ada. So kalau kat sini, so boleh nampak lah. Ini yang sangkut ni. Right. Jadi macam mana yang saya cakap daripada awal video tadi, kalau kita adjust rendahkan saddle kat sini ataupun kat mana-mana lah selain daripada fret leveling, kalau kita dah adjust macam mana sekalipun, bila tali tu dah rendah dia akan menyendal tali tu untuk bergetar kan. Sebab uneven frets ni kita tak buat fret leveling. So itulah tujuan kita nak buat fret leveling dan pro setup. Right. Jadi hanya kerana satu uneven frets ni dia menyendal keseluruhan, hampir keseluruhan note dekat sini. Kalau kita rendahkan tadi, kesemua note ni dia akan sangkut. Yang ini dia jadi block. Alright. Jadi kalau satu pun dah sangkut, apatah lagi kalau banyak-banyak macam ni. Memang susahlah kita nak main gitar. Memang note tu takkan keluar lah sound dia kan. Bunyi dia jadi nipis, dia boleh jadi dead note, macam-macam lah. Right. Jadi setup ni dia tak, ni pada khemah saya lah, kalau kita buat setup tanpa membuat fret leveling dia tak akan sempurna. Kita tak dapat apa playability yang kita nak. Alright. Okey, jadi sekarang saya nak buat gerak kerja untuk fret leveling pula. Okey, alhamdulillah saya dah selesai buat gerak kerja untuk fret leveling. Okey, kalau kita tengok kat sini permukaan fret ni dia dah jadi kasar lah. Dia jadi kasar, dia jadi rata, jadi petak. Macam-macam lah. So kat sini kita boleh nampak ada beberapa kesan abuk petas pasir dengan abuk besi. So ini yang paling banyak sekali. Yang paling banyak tu maksudnya ini yang paling obvious sekali. Yang ni pun ada nampak hitam-hitam ni kan. Right. Jadi kalau saya nak semak ketinggian fret yang ada selepas fret leveling ni, so kalau saya semak dekat sini daripada first fret, okey, sekejap. So first fret ni 1.29. So dekat sini 1.2. Kalau dekat sini saya check secara random
Okay, 1.12. Maknanya dia still dalam walaupun dia berbeza tapi range dia tak jauh. Alright. 1.2. So kalau dekat sini sekejap. 1.26. Alright. So kalau dekat ujung 1.15. Okay. Kalau kat sini 1.24. Tadi yang 1.29 tu saya tergerak tadi. Sekejap saya cek balik kat mana tadi. 1.23, 1.21 macam tu. Alright. So apa yang saya nak tunjuk kat sini, itulah pentingnya kita buat apa nama ni, fretboard alignment tu tegak, supaya kita punya fret level tu dia tak over level. Tadi di awalnya kita check dia lebih kurang 0.99 kan, 0.99 kira 1 mm lah. Tapi kenapa yang sekarang ni after leveling dia lagi tinggi daripada sebelum kita buat leveling tadi? Sebab apa? Sebab yang mula-mula tadi tu saya buat dalam keadaan neck tu up bow. Dia macam tu, dia up bow. Sekarang ni neck tu semua rata. Sebab tu dia dapat ketinggian yang betul-betul lah. So caliper ni dia dapat tangkap level yang betul daripada fretboard sampai ke atas fret wire ni. Right. So sebab itulah penting kita buat pergerakan fret leveling bar tadi tu dalam keadaan lurus, supaya kita tak ada over sanding dan over leveling. Sebab ini adalah fret vintage, fret kecil, size small kan. So kalau kita buat dalam keadaan melengkung macam tu, nanti ada fret rendah, ada fret tinggi, fret rendah, fret tinggi, terutama daripada ujung sini sampai ujung sini. Sebab tu kita kena buat adjust untuk truss rod ni. Right, so sekarang ni saya nak buat gerak kerja untuk fret crowning pula. Nak bagi dia smooth, nak bagi dia bulat, nak bagi dia licin. Okey, alhamdulillah saya dah selesai buat pad crowning dressing untuk fret gitar Scowie ni. Right. Jadi next saya akan buat treatment sikit dekat dia punya fretboard dia ni. Fretboard rosewood. Saya lupa nak beritahu awal video tadi. Yang ni fretboard dia daripada rosewood. So saya akan sapu dengan diamond oil. Yang ni blend produk saya sendiri. So sahabat-sahabat kalau nak beli boleh Roger saya, ada nombor WhatsApp tertera tu kan. So ini dia memang minyak daripada apa nama ni, pati lemon. Okey, so kita tujuan dia adalah untuk mencantikkan kayu, mengelakkan daripada ejen peraputan dan sebagainya lah kan. So kita sapu macam ni, lawan arah kayu tu, urat kayu tu, dia jadi macam ni lah kan. Ini yang asalnya. So ini yang sekarang dia kan. Kita gosok dia macam ni. Tak payah banyak-banyak, dia sikit-sikit je. Kan. Dia jadi shining. Boleh nampak lampu tu. So dia sapu. Alright. So kita biarkan dalam 15 minit macam tu. Lepas tu kita ambil kain kan? Kita ambil kain perca ke apa ke. So kita sental supaya minyak-minyak yang lebihan tu kita dapat lap dia lah kan. So kita sapu dia. Jangan sampai bertakung lemon oil tu. Dia tak elok tu nanti. Dia jadi berkilat. So yang ni dia punya minyak dia saya akan biarkan dalam 15 minit. So nanti kita akan balik tengok macam mana dia punya kondisi dia selepas dibubur dengan lemon oil PXC ni. Alright, siapa nak pesan boleh order lah. Alright. So inilah hasil dia. Dia nampak shining, berkilat dia macam tu kan.
kalau tengok ni pun dah longgar dah ni. So next kita, yang ni salah satu gerak kerja yang penting lah, kita kena ketatkan dia punya nut dia ni. Ambil spanner saiz 10, pusing, agak-agak dah berat tu lepas, settle. Okay, untuk kes kita ni, saya dapati dia punya nut ni dia tak boleh ketat. Sekarang ni dia nampak macam dia rapat kan, tapi kalau saya goyang kan, dia akan longgar balik. Okay, so kat sini saya rasa ada isu quality trade dia tu, right? Dia tak boleh hold dengan tight, right? So kalau saya goyang macam ni, dia akan boleh pusing balik. Okay, jadi untuk kes ni saya akan letak tips of super glue sebagai locker, and untuk locking dia punya pergerakan. Dia sikit je tip-tip macam tu. Jadi kepada owner, kalau tengok video ni, so saya rasa yang ini ada isu sikit. Yang lain okey, saya dah check, saya pusing, dia berat dan saya lepas, tak ada masalah. Macam ini saya pusing, dia tak ada berat langsung, dia pusing, dia ringan je. Dia sentiasa boleh pusing. So saya cari satu point yang dia berat sikit, so saya berhenti kat situ dan saya akan lock kat sini dengan super glue lah. Right. Jadi pesanan kepada sahabat-sahabat yang nak beli gitar akustik, right? Jadi semak dia punya tuning machine ni, selalu semak. Macam ni saya dah ketat kan, tapi dia boleh goyang macam ni, dia okey, dia steady. Macam ni dia goyang, so shaft ni goyang. So apa efek dia? Efek dia tuning stability dan sustain tu kurang sikit lah, right? So nampak dia ni dah rapat, nampak rapat, tapi sebenarnya kalau saya ambil spanner, saya pusing sikit je, dia dah loose balik, dia tak boleh lock, dah boleh goyang. So ini ada isu workmanship lah. Apa ni, mungkin ada defect ke daripada kilang, saya tak pastilah. Sebab yang ini dia jenis locking nut pula. Dia jenis tuning machine yang jenis biasa lah, cuma dia ada chop SCOWI ni je kan. Right. So pada owner, kalau dapat tukar kan, kalau dapat tukar yang ini, biasa jual satu set lah. So kena tukar lah yang ini. Okey, alhamdulillah akhirnya selesai juga setup kita ni hingga ke penghujung. So dia punya string action height yang saya achieve untuk gitar ni 2 mm dekat fret 12 tadi 2 mm dan 2.25 mm untuk kali 6 fret 12. So dekat atas ni asalnya itu 3 mm, 3.25 macam tu. Sekarang ni dia dah jadi 2.5. So yang ini 2.5, 2 mm, sini 2.25. Ini height yang saya dah achieve. So ni tone dia. So nak tekan tu tak adalah rasa tinggi sangat macam mula-mula tu, tak ada rasa keras sangat kan. So yang ni bone shader yang baru, saya dah setting dia ikut height yang mesti dah rendahkan sikit daripada yang asal, tapi tak terlalu rendah sangat sebab nanti dia punya break angle dia akan ganggu. So dia boleh affected pada sustain tali ni kan. Okey, so ni headstock dia dan bone nut yang baru tukar, yang lama punya. So fret leveling, so alhamdulillah dah selesai lah kita ni So dia punya tone dia, kalau nak tekan tu dia tak ada rasa jauh sangat, buzzing pun tak ada. Kita dah buat leveling, so yang uneven frets yang kat tengah tu kita dah hilangkan dia. Sebab biasanya kalau kita tak hilangkan dia punya uneven frets, so kita tak buat fret leveling, kalau rendah macam ni memang akan buzzing ni. Right, so ni kan. Masa mula-mula tu nak tekan F tu keras, rasa keras. So alhamdulillah yang sekarang ni dah rasa lembut sebab dia dah tak terlalu tinggi sangat dia punya tali kat sini.
So B flat minor. So yang ni tali Eliza 9 pula itu elektrik, 1047. Dia punya saiz dia 1047, kira saiz light gauge lah. Okay, so terima kasih pada owner. Saudara apa saya dah lupa dah nama dia. Asyik lupa je nama. Okay, so hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okay, terima kasihlah pada owner kerana mempercayai khidmat PC Guitar Works. Okay, so di belakang dia memang siri abang kita ni. Okay, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, right? Follow TikTok Papa Hero untuk kita ada banyak lagi untuk cita-cita kita, sedikit info dan tips, harap dapat membantu sahabat-sahabat semua. Okay, follow dekat Papa Hero Luthier. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.